Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala sayang, Allah akan uji mereka. Para anbiya merupakan golongan yang Allah Subhanahu wa taala kasihi, tapi hidup mereka tidak pernah sunyi dengan ujian. Begitulah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi diuji daripada pelbagai sudut kehidupan. Ujian yang pertama Nabi SAW hadapi adalah bila mana nama baik Nabi tercalar pada usia 40 tahun. Sebaik sahaja Nabi mendapat risalah nubuwah, Nabi menyampaikan dakwah kepada orang-orang di Mekah. Nama Nabi yang digelar sebagai pemuda Al-Amin, paling jujur dan amanah, sehingga kan peletakan Hajar Aswad pun Nabi yang tentukan. Nabi digelar sahirun, kadzabun, majnunun, asatirul awwalin, kahinun, penipu, pendusta, ahli sihir, doringan orang lama-lama. Nabi SAW terpaksa berhadapan dengan tohmahan sedemikian rupa pada usia Nabi 40 tahun. Tuan-tuan, umur 40 tahun tak mudah untuk kita menjawab segala fitnah begitu. Ujian yang kedua yang Nabi SAW terpaksa tempuh adalah apabila Nabi SAW dan seluruh Bani Hashim diberikan dugaan sekatan ekonomi. Baginda Rasul SAW terpaksa berhadapan melihat anak-anak kecil yang menangis inginkan makanan, melihat orang tua yang inginkan ubat-ubatan tapi tidak ada ubat yang ingin diberikan. Nabi SAW sendiri terpaksa makan rebusan daun-daun kering dan ranting-ranting kering untuk terus menghidup. 2 tahun tuan-tuan kena boykot habis-habisan. Dalam suasana kita COVID-19 tuan-tuan, kita baru 8 bulan, Nabi 2 tahun kena boykot. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala uji lagi Nabi SAW dengan dimatikan Abu Talib. Orang yang sangat besar jasanya dalam hidup Nabi SAW, bahkan orang yang pertama yang telah membenarkan kenabian Nabi SAW dalam sejarah hidup Nabi. Abu Talib lah orang yang pertama yang membenarkan kerasulan Nabi. Tapi sayang, dia mati dalam keadaan kafir. Di manakah tempat yang kita boleh tengok bahawasanya Abu Talib membenarkan kerasulan Rasulullah SAW? Di saat Abu Talib bawa Nabi pergi ke Syam, dalam perjalanan ditahan oleh pendeta Yahudi, dan pendeta Yahudi memberitahu bahawasanya ini budak bakal menjadi Nabi akhir zaman. Abu Talib bawa Nabi balik. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, malah Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi ujian dalam kehidupan Nabi, dimatikan Sayyidatina Khadijah. Bila wafat Khadijah, Nabi hilang kekuatan ekonomi. Bila mati Abu Talib, Nabi hilang pengawasan keselamatan. Khadijah orang yang pertama yang masuk Islam, bahkan orang yang pertama yang membenarkan kenabian Nabi di saat Nabi sendiri tak tahu ataupun tidak percaya pada diri dia seorang Nabi. Nabi minta Khadijah selimut, zamiluni, zamiluni, zamiluni. Khadijah tak cakap banyak. Khadijah terus selimutkan Nabi SAW dan beritahu, wahai abang, mustahil Allah akan sia-siakan orang yang baik macam abang. Tak cukup dengan ujian itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi pergi ke Taif. Nabi berjalan ke Taif dengan anak angkatnya Zaid. Sesampainya Rasulullah dan Zaid di muka Taif, Nabi dibaling batu, sehingga kan darah Nabi dalam kitab Rahik Al-Makhtum menyebut darah Nabi mengalir sehinggalah bertakung dalam kasut Nabi SAW. Itulah ujian yang paling dahsyat dan hati Nabi sangat hancur sehancur-hancurnya dalam peristiwa Aqabah itu. Dan Nabi ulang siar peristiwa itu dalam peristiwa perang Uhud, yang menyatakan, wahai Aisyah, aku kecewa di Uhud, tapi tidak boleh menandingi kekecewaan aku ketika di Taif, kerana di Taif aku tidak ada sesiapa. Tuan-tuan, itulah 5 ujian yang telah dihadapi oleh baginda Rasul SAW untuk menyebarkan Islam, sehinggalah kita Islam pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan bila kita faham cerita dan pengorbanan Nabi SAW ini, kita lebih cinta kepada Nabi. Tanda cinta kita hayati dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.